Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. So, pada kali ini kita akan bincangkan satu topik terakhir dalam bab keradioaktifan iaitu kegunaan sinaran radioaktif. Ini merupakan sebahagian daripada kandungan sains tingkatan 3 KSSM. Standard pembelajaran iaitu objektif yang perlu dicapai oleh pelajar di akhir video ini adalah yang pertama, pelajar boleh berkomunikasi tentang kegunaan sinaran radioaktif untuk kesejahteraan hidup manusia dan juga pelajar boleh mewajarkan kepentingan mengendalikan bahan radioaktif dan sisa bahan radioaktif dengan sempurna. Jom kita tengok kegunaan sinaran radioaktif. So, sebelum ini kita dah belajar mengenai jenis-jenis sinaran radioaktif. So, kebanyakan sinaran radioaktif tu berasal daripada pelbagai jenis bahan berradioaktif. So, di sini cikgu akan terangkan mengenai fungsi setiap bahan radioaktif yang berbeza. So, yang pertama kita tengok karbon 14 ataupun karbon 14. So, bahan radioaktif ini digunakan untuk menentukan usia artifak dan fosil. Okay, so dia juga dikenali sebagai carbon dating teknik. Okay, seterusnya adalah sinar beta. So, sinar beta digunakan untuk mengawal ketebalan kepingan logam di kilang-kilang yang menghasilkan kepingan logam. Seterusnya adalah fosforus 32. Dia berfungsi untuk menentukan kadar penyerapan baja fosfat dalam tumbuhan. Seterusnya adalah sinar gamma. Sinar gamma digunakan untuk pengawetan makanan. Macam contoh dalam gambar rajah ni ada pisang yang dilekatkan dengan yang ditandakan dengan tanda hijau ni kan. Ini merupakan label yang menunjukkan bahawa makanan tersebut diawet menggunakan sinar gamma. Seterusnya adalah uranium 235. Ini merupakan bahan radioaktif utama yang digunakan dalam penghasilan bom nuklear. Selain itu juga uranium 235 ini digunakan sebagai bahan api dalam penghasilan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear lah dekat reaktor nuklear. Seterusnya adalah natrium 24. Natrium 24 digunakan untuk menentukan tempat bekuan darah. So, selalunya untuk tengok pembekuan darah ni kita akan gunakan mesin macam MRI lah ni. Mesin MRI ni yang orang boleh masuk dekat dalam terowong ni. Ini namanya mesin MRI. Okay. Seterusnya adalah cobalt 60, cobalt 60 digunakan dalam membunuh sel kanser dalam rawatan radioterapi. So, ini adalah mesin dia ya, mesin yang digunakan untuk rawatan radioterapi. Seterusnya cobalt 60 juga digunakan untuk membasmi kuman. Seterusnya adalah technetium 99. So, dia selalunya digunakan untuk merawat tumor dalam otak. Teknik dia pun sama, radioterapi lah. Dan akhir sekali adalah iodine 131 digunakan untuk merawat kelenjar thyroid. Kebanyakan bahan-bahan radioaktif yang ini digunakan dalam bidang perubatan lah. Dan akhir sekali kita akan tengok pengendalian bahan dan sisa radioaktif dengan selamat dan sempurna. So, bahan dan sisa radioaktif ini kita tahu mempunyai kesan yang agak orang kata hazardous terhadap kesihatan kita lah. Antara yang paling popular adalah dia boleh menyebabkan penyakit kanser. So, kalau yang pekerja-pekerja ni tidak mengendalikan bahan dan sisa radioaktif dengan betul, maka kesihatan mereka akan terancam. So, untuk memastikan para pekerja ini tidak terdedah kepada bahaya radioaktif, so daripada segi penyimpanan, bahan radioaktif akan disimpan di dalam bekas plumbum yang tebal dan dikelilingi oleh konkrit yang tebal lah. Contohnya kalau macam reaktor nuklear, selalunya bahan nuklear dia iaitu apa tadi, uranium tu akan disimpan di dalam bekas plumbum lah. Bekas plumbum lepas tu dikelilingi dengan konkrit yang tebal. Ini adalah contoh bekas plumbum yang digunakan untuk menyimpan bahan radioaktif lah.
Seterusnya adalah pekerja-pekerja perlu memakai pakaian pelindungan khas ataupun kita panggil sebagai hazmat suit. So hazmat tu adalah mewakili kepada ringkasan Hazard Management Team. Okey, tim pengurusan bencana kalau kat Malaysia lah. So hazmat suit ni, yang suit penuh ni, siap dia akan pegang, bawa kan giggle counter dan juga lencana filem atau fotografi untuk mengesan sinar radioaktif. Selalunya rencana fotografi ni dilekat dekat bahagian dada lah, untuk dia macam giggle counter. Cuma dia boleh lekat dekat baju lah. So fungsinya adalah untuk mengesan dos sinaran radioaktif lah. Okay. Dan akhir sekali adalah tangan robotik digunakan untuk mengendalikan bahan radioaktif dengan selamat. So kalau macam kita nak ambil bahan radioaktif, kita tak guna tangan, kita akan guna tangan robotik. Sama juga macam pembersihan kawasan dekat Fukushima yang berlakunya meltdown semasa tsunami dan juga gempa bumi di Fukushima dulu. So dia bersihkan kawasan tu menggunakan robot. Dia tak guna manusia lah. Kalau manusia yang pergi, manusia mati. Okey, jadi dia gunakan tangan robotik dan juga robot. Dengan bahirnya slide tadi, maka bahirlah perbincangan kita untuk tajuk video ini. So diharapkan pelajar semua dapat mendapat manfaat daripada video ini. Jangan lupa subscribe, komen dan like YouTube channel Cikgu ya. Sehingga kita berjumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.